percaya para penonton akan dapat lihat kaitan kes ini adalah secara terus dengan skandal 1MDB. Dan yang kedua, yang mempunyai kaitan secara langsung dengan bagaimanakah bekas pegawai negara pada masa itu, Apandi Ali telah pun persembahkan dirinya di dalam mahkamah itu. Ya. Di mana secara ringkas tindakan ini adalah berkisar pada Apandi Ali menyaman Lim Kit Siang. Apandi Ali yang menyaman Lim Kit Siang? Ya. Di mana Lim Kit Siang telah membuat satu tulisan di blog dia dan kemudiannya dilaporkan oleh Malaysia Kini, dipetik dan dilaporkan oleh Malaysia Kini pada tahun 2019. Dan kandungan laporan itu secara ringkas atau tulisan Lim Kit Siang adalah berkaitan dengan skandal 1MDB, di mana beliau mengatakan secara tak langsung dan secara langsung penglibatan Apandi Ali. Jadi Apandi Ali jadi tak puas hati bila dia baca benda ditulis tentang diri dia dan tuduhan berkaitan penglibatan dia. Jadi untuk cuba membersihkan namanya, seperti biasa bila orang mengatakan ini tak betul, maka dia wajib untuk mengambil tindakan fitnah. So dia filekan tindakan fitnah terhadap Lim Kit Siang, mengatakan kandungan laporan berkaitannya adalah tidak betul, tidak tepat. So bicara telah dijalankan. Dan pada tahun ini 23 hari bulan Mei tahun ini, mahkamah telah memberi keputusan di mana mahkamah telah menolak tuntutan tindakan fitnah sivil Apandi Ali terhadap Lim Kit Siang. Dalam bahasa mudahnya, bermaksud mahkamah berpendapat segala pembelaan yang ditampilkan oleh Lim Kit Siang, iaitu Lim Kit Siang mengatakan justifikasi apa yang dikatakan itu benar, ada asas mahkamah berpendapat. Mahkamah juga mengatakan hak Lim Kit Siang untuk membuat kenyataan seperti itu sebab itu adalah perkara yang penting untuk negara, untuk rakyat faham. Itu pun mahkamah setuju. Dalam erti kata lain, mahkamah bersetuju bahawa kandungan kenyataan Lim Kit Siang itu bukan palsu. Bukan rekaan. Sebab dalam fitnah ni, saya ambil contoh lah senang. Katalah Fazli satu hari benci dengan saya ke apa ke, kata Hanif ni anak haram. Ui. Ni contoh ni. Contoh ni kadang-kadang orang kena faham. Nak faham kena bagi contoh yang terus masuk ke kepala. Hanif anak haram. Pahaman biasa masyarakat, anak haram bermaksud anak di luar nikah. Betul. Jadi kalau saya kata itu palsu, saya anak dalam nikah, anak halal, maka bila saya kata macam tu, bila saya saman saudara Fazli, peringkat awal saya kena tunjukkan secara ringkas bahawa saya anak halal. Macam mana saya akan tunjukkan? Saya akan bawa lah sijil lahir saya, surat anak saya, tunjuk siapa mak saya, bapa saya, dan saya akan bawa lah sijil pernikahan mereka. So asas kata saya anak halal yang difaham masyarakat telah ada. So awak pula kena tunjukkan kenapa awak mengatakan saya anak halal. Mampu itu bergantung. Mungkin awak kata whatever lah skandal kan. Awak nak cakap ataupun apa awak nak jelaskan, saya cakap dia anak haram dari sudut ini, bukan sudut itu. Itu untuk awak tampilkan. Betul. Selepas saya berjaya menunjukkan bahawa saya sebenarnya anak halal. Now, apa yang berlaku dalam kes Apandi Ali ni? Apandi Ali secara ringkas, bila dibaca alasan penghakiman yang dikeluarkan pada 21 Julai, 2 hari yang sudah, dikatakan 100 muka surat penghakiman yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengatakan bahawa apabila Apandi Ali mengatakan bahawa dia betul dalam melaksanakan tugas dia, secara khusus beberapa perkara. Nombor 1 berkaitan dengan pembersihan nama Najib Razak melalui sidang media 26 Januari 2016. Betul. Dikatakan Najib Razak tak terlibat dengan 1MDB. Itu Apandi Ali cakap. So mahkamah kata berkaitan perkara ini Apandi Ali gagal menunjukkan bahawa dia telah menjalankan kerja dengan betul, dengan tepat dan secara logik apa yang patut dibuat oleh seorang peguam negara melalui keterangan dia sendiri. Sebab bila dia saman fitnah, Apandi Ali kena masuk kotak saksi. Dia memberi keterangan angkat sumpah.
ditanya dulu oleh peguam dia, kemudian disoal balas oleh peguam Lim Kit Siang. Dan mahkamah di dalam penghakiman tersebut telah merujuk kepada pelbagai bahagian soal balas yang dikatakan melalui soalan ini. Contohnya saya ambil satu lah ya. Dikatakan apabila ditanya berhubung dengan siasatan, Apandi Ali bercakap kononnya ada asas tentang derma Arab. Tapi dia sendiri mengatakan dan mengakui dalam soal balas bahawa tidak berjumpa dengan putera Arab tersebut. Jadi mahkamah kata, sebagai peguam negara, awak kena sakkan dulu, tentukan dulu, betul tak putera Arab tu wujud. Kalau awak sendiri mengatakan tak jumpa, tak wujud, maka macam mana awak nak selesaikan, nak rumuskan bahawa derma itu wujud? Jadi ini berlaku bukan di kedai kopi. Okey. Ini bukan berlaku di parlimen sekalipun. Ini berlaku melalui mulut Apandi Ali di dalam mahkamah. Angkat sumpah, bukan sembang di kantin mahkamah. Kenyataan ini, keterangan ini dalam alasan penghakiman adalah nilai dia terlampau tinggi. Ya. Dan kalau Apandi Ali telah didapati oleh mahkamah tidak dapat mengekalkan, tidak dapat mengukuhkan fakta bahawa kononnya dia kata dia betul untuk melepaskan Najib Razak, bagaimanakah dia menjadi fitnah? Tetapi pokoknya daripada rujukan kepada pelbagai perkara, mahkamah mengatakan keterangan Apandi Ali bercanggah antara satu keterangan dengan keterangan lain, tidak masuk akal, tidak munasabah untuk seorang dalam kedudukan itu secara sambil lewa. Dia gunakan perkataan indifference, macam tidak ambil endah dengan tugas dia. Perkataan-perkataan itu digunakan terhadap Apandi Ali dan merumuskan bahawa Apandi Ali gagal untuk menunjukkan bahawa kandungan penulisan Lim Kit Siang yang dilaporkan oleh Malaysia Kini itu palsu, tak ada asas. Ini penting, dan oleh itulah perlu kita kupas. Kalau itu keputusan mahkamah, apakah dia kesan dan akibat daripada alasan penghakiman? Dan sebelum saya pergi kepada apa-apa soalan lanjut Saudara Fazli, saya nak menyatakan di sini untuk berlaku adil berkaitan konsep perundangan dan kehakiman. Sememangnya Apandi Ali berhak merayu terhadap kekalahan dia di Mahkamah Tinggi. Dan ini maksudnya dia dah kalah lah ni? Dia dah kalah. Itu yang mahkamah perintahkan dia kena bayar kos kepada Lim Kit Siang. Mahkamah perintahkan dia bayar kos RM80,000 kepada Lim Kit Siang untuk cover pembayaran kos atau bayaran guaman, sebahagian bayaran guaman kepada peguam Lim Kit Siang. So dia dah kalah, tapi dia telah merayu ke mahkamah rayuan. Itu hak dia. Tapi pokok dia di sini, sehingga mahkamah rayuan mendengar whatever the keputusan mahkamah rayuan, alasan penghakiman ni adalah alasan penghakiman mahkamah. Macam saya cakap tadi, bukan saya nak bulang, bukan cakap kedai kopi, bukan tulisan di surat khabar, bukan blog Lim Kit Siang. Lagi sudah menjadi alasan penghakiman. Dan alasan penghakiman mesti mempunyai efek, impak dan kesan kepada sesuatu isu dalam tadbir urus negara selepas ianya telah pun dizahirkan secara baik, secara telus, secara jelas oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi, telah dicetak, telah diedarkan menjadi sebahagian daripada arkaif dan rekod rayuan kelab. Ini bukan palsu, ini fakta. Dan inilah konsep perundangan dan kehakiman. So itulah sebabnya kita perlu bincang apakah dia kesan dan efek daripada pengumuman 100 muka surat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari internet, boleh memperolehi pautan yang akan kongsikan alasan penghakiman 100 muka surat dan boleh membacanya dengan jelas. Banyak benda, saya cuma sentuh 1-2 bahagian. Baik. Okey Haji.